Hai guys, hari ni aku nak review movie Chinese bertajuk Dates to Ride. Cerita ini mengisahkan peristiwa Jepun menakluk bandar Nanjing pada tahun 13 Disember 1937. Kalau korang baca kisah dia, ini adalah kisah benar dan filem ni memang diambil daripada kisah yang berlaku pada tarikh itu, iaitu 13 Disember 1937. Jadi kisah dia peristiwa tu betul. Peristiwa tu adalah benar dan kisah dia bermula seorang lelaki ni dia jadi pelarian lah. Kalau korang tengok, dia lari daripada bila bandar dia dah ditakluk oleh pihak Jepun. Jadi bila dia berlari, lari daripada ditangkap oleh tentera Jepun, di mana Jepun nak, waktu tu kata silap aku, diorang cari yang pernah jadi askar dan yang pernah jadi askar. Jadi secara tak langsung ketika itu diorang menyamar jadi orang awam. Jadi seorang watak lelaki ni dia lari dan tiba-tiba dia tersempak dengan tentera Jepun lah, kan, sekumpulan tentera Jepun yang sedang buat pemeriksaan. Jadi di situlah dia berjumpa dengan seorang juru gambar tentera Jepun. Kira juru gambar tentera Jepun ni dia kira watak utama jugalah dalam filem Date to Ride ni. Jadi bila secara tak langsung juga, bila dia orang bertembung dalam secara tak sengaja waktu tu, dia nak tak nak untuk selamatkan diri dia, dia mengaku yang dia pernah cuci gambar. Memandangkan waktu tu tentera Jepun memang memerlukan seseorang yang boleh mencuci gambar. Dan ketika penaklukan bandar di bandar Nanjing tu, diorang memang akan rakamkan momen, bukan rakam momen yang orang kata bermakna tau, tapi rakam diorang buat pembunuhan di situ. Diorang tembak kepala, diorang ambil gambar, diorang bakar orang China di Nanjing tu pun ambil gambar. Everything dipotretkan dalam gambar. Jadi secara tak langsung dia ambil lelaki tu, warga China tu, dan untuk tolong dia orang cuci gambar yang tentera Jepun yang ambil lah. Jadi secara tak langsung orang China akan tengok dia sebagai pengkhianat lah. Tapi diorang dalam keadaan macam tu memang tak ada pilihan, so kena ikut arahan saja. So storyline dia memandangkan ini adalah kisah benar. Jadi watak untuk juru gambar tu aku tak sure lah itu adalah kisah benar ke tak, tapi peristiwa tu adalah kisah benar. Cerita dia agak mendata, aku tengok agak mendata, tapi setiap scene tak bosan. Mana yang minat cerita sejarah dan cerita perang, aku recommend lah untuk cerita ni, kan. Tapi kalau korang tak suka filem yang hanya bercakap, aksi pun kadang-kadang, kan. Jadi itu aku tak sarankan lah. Aku takut korang akan mengantuk. Ya, itu aku boleh jamin lah kalau korang tak minat. Kalau korang minat cerita sejarah, filem sejarah, filem ini untuk korang. Aku boleh kata filem ni untuk korang. Bagi aku setiap scene tak bosan. Setiap scene tak bosan. Cerita dia smooth je. Smooth. And then dia tunjuk lah, kan, dia orang bunuh tu macam mana, bakar. Cuma kalau tengok trailer, kalau korang perasan ada scene diorang penggal kepala, tapi dalam ni tak ada. Aku tak sure lah kena potong ke
scene tu kan. So aku tak tahu. Tapi untuk storyline dia bagi aku okey. 2 jam 17 minit tu bagi aku berbaloi dan cukup untuk sebuah cerita yang berlatarkan kisah benar kan, daripada kisah sejarah tu sendiri kan, sampailah sehingga kan di ending akhirnya diketahui oleh pihak China sendiri kan. Cuma kalau korang tengok filem ni dan tengok sejarah balik, hanya bandar Nanjing sahaja yang ditakluk oleh Jepun ketika itu. Jadi secara tak langsung, bila watak utama tu memportretkan diorang punya peristiwa, apa yang tentera Jepun buat pada warga Cina ketika itu, jadi salah seorang ada yang hidup. So dia sempat bawa keluar segala orang kata apa tu, dia punya negatif. Masa tu kamera tak digital lagi, jadi semua guna yang negatif tu. So diorang seluduk keluar. Macam mana diorang buat keluar, itu korang kena tengok. Sebab di ending baru diorang cerita macam mana diorang bawa keluar hasil-hasil gambar tangkapan itu kan. Last kali barulah dunia mengetahui kekejaman tentera Jepun tu sendiri, and then barulah dihukumlah pihak-pihak yang terlibat ketika itu. And cuma memandangkan tahun 1937, aku tak sure lah kan peristiwa tu di mana kan. Maksudnya yelah, kita pun tahun tentera Jepun datang serang Melaya pun itu pun dah tahun bila. Tapi ini di awal lagi. Di awal lagi, dan bandar ketika itu, bandar itu saja ditakluk oleh pihak Jepun selama 6 minggu. Jadi storyline dia bagi aku tak bosan. Macam aku cakap tadi, kalau korang enjoy cerita sejarah, cerita perang, cerita yang banyak bercakap, cerita ini aku recommend. Pada yang tak suka banyak bercakap, yang mendata, aku tak recommend lah kan. Aku tak sangat-sangat tak recommend. Aku takut korang boleh mengantuk. Sebab dia hanya kalau ikutkan cerita ni, aksi dia tak banyak, tapi dia banyak bercakap lah. Dia banyak bercakap. Biasalah kalau korang tengok cerita perang yang lain pun, cerita sejarah pun, banyak yang bercakap saja. Dia more to talk daripada aksi itu sendiri. Jadi sebelum korang tengok, korang kena tahu di mana aksi memang tak banyak, hanya bercakap sahaja. So pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Korang rasa tak cukup ke, tak cukup kejam ke, atau korang rasa puas? Ada momen tu bila kita tengok, kita rasa puas. Sebab dia orang pun akhirnya tewas jugalah kan, dan diketahui oleh pihak China, di mana ada wartawan Amerika yang ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di bandar Nanjing tu sendiri, dan apa yang pihak Jepun tu buat. So jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku review movie yang akan datang. Bye.